Mereka yang bertanggungjawab menentukan dalam negara kita ini jenayah tidak berlaku, dan jika ianya berlaku maka tindakan akan diambil oleh kepada penjenayah, dihadapkan ke mahkamah dan dihukum, mungkin hukum penjara. Tetapi kita dapati agensi-agensi yang kita tubuh untuk menjaga kepentingan kita, seperti wakil rakyat, seperti polis, seperti AG dan lain-lain, mereka bukan menjaga kepentingan kita, mereka menjaga kepentingan penjenayah. Sebab itu tidak ada tindakan diambil terhadap Najib, walaupun saya yakin mereka semua tahu. Saya nak tanya anggota polis, awak tak tahukah yang Najib dah seleweng duit? Takkanlah awak bodoh sangat? Ataupun adakah dedak tu dah masuk dalam mulut, masuk telinga sampai jadi pekak dan buta tuli? Semua dunia tahu, rakyat tahu, seluruh rakyat dalam negara ini tahu. Tapi jentera, agensi yang ditugas untuk menentukan jenayah tidak berlaku, merekalah yang melindungi jenayah. Kita dapati Afandi, AG Afandi, kononnya dia periksa satu laporan, dua laporan. Katanya laporan itu cukup banyak, sama tinggi dengan dia. Tapi dalam masa 2 hari, dia kata tak ada apa salah, Najib tak salah. Ini kan AG? Pergi baliklah. Awak bukan AG, awak penipu. Saya kata terang-terang, awak penipu. Ini kalau berani kita bicara luar negeri lah, dalam negeri payah sikit. Pasal ada banyak dedak. Bukan saja AG, kita dapati polis sekarang ni menyekat gerakan rakyat untuk membersihkan negara. Mereka menyekat, mereka membuat macam-macam, mengintip, membuat laporan, menakutkan kita. Ada pula orang-orang tertentu, terutama daripada Jabatan Hasil Dalam Negeri, yang memeriksa akaun orang-orang tertentu demi semata-mata untuk menakutkan mereka. Macam-macam lagi jentera kerajaan yang ditubuh untuk kesejahteraan rakyat, diguna untuk menindas rakyat. Tak kira siapa, semua rakyat tertindas. Kita semua berasa takut. Ada yang berkata, kalau awak tanda tangani deklarasi ini tak dapat BRIM. Yalah, ada orang yang betul-betul miskin, dia tak berani lah, tak dapat RM500 setahun. Ini dibuat dalam negara kita, negara yang kita pilih mengamalkan sistem demokrasi, supaya rakyat yang menentukan siapa yang memerintah mereka. Dan kalau pemerintah itu tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, maka mereka boleh diturunkan. Kalau kita lihat sejarah negara kita, sudah ramai pemimpin yang telah diturunkan. Yang pertama sebelum kita merdeka, Datuk Onn Jaafar, yang dipertua UMNO yang pertama, apabila dianya membawa cadangan yang tidak dipersetujui oleh UMNO, dia terpaksa undur diri.
Tunku Abdul Rahman apabila lepas peristiwa 13 Mei dan berlaku rusuhan kaum, dia juga berasa rakyat tidak suka kepadanya lagi dan dia juga menarik diri. Tun Razak tak tarik diri lah. Tun Hussein kerana sakit, tapi saya pun tarik diri juga. Setelah 22 tahun jadi Perdana Menteri cukup sedap, tapi tarik diri juga. Nak bagi can, ramai yang berkata ini orang tua ni bila lagi dia nak pergi. Sebab itu saya pun berhenti bagi kepada Datuk Abdullah. Abdullah juga terima hakikat bahawa rakyat tidak menyokongnya dan dia juga letak jawatan. Semua orang ini dipilih secara demokratik. Tunku Abdul Rahman dipilih melalui pilihan raya. Demikian juga saya dan Datuk Abdullah, semuanya dipilih melalui sistem demokrasi kita. Tetapi sekarang ini bila kita kata kepada Najib, awak berhentilah. Oh, jawabnya, oh saya dipilih secara demokratik. Pak Lah pun dipilih secara demokratik juga. Tunku Abdul Rahman pun dipilih secara demokratik. Bila awak sudah tak baik, turun sajalah. Ini saya dipilih secara demokratik. Dan sesiapa yang nak menjatuhkan Najib bermakna cuba membelakangkan demokrasi. Sebenarnya dalam demokrasi memang pun kalau ada seorang pemimpin yang sudah tidak layak, dia boleh diturunkan. Lihat Perdana Menteri Australia, cuma partinya saja yang melucurkan jawatannya sebagai presiden parti dan dia terpaksa undur diri dan Perdana Menteri yang baru dipilih. Hari ini di Brazil, presiden yang sudah hilang kepercayaan digantung sementara penyelidikan dan perbicaraan diadakan. Itu Brazil, penduduknya 160 juta. Negara yang begitu besar, terbang 6 jam masih ada dalam negara itu. Ini di sini kita dunia berkata bahawa dia sudah melakukan jenayah dan sepatutnya berhenti. Tapi dianya berkata dia dipilih secara demokratik dan tak boleh diberhentikan. Ini semua bukan mengikut cara demokrasi. Cara demokrasi apabila kita tidak disukai lagi oleh rakyat, kita perlu letak jawatan. Tetapi Najib tidak berbuat demikian. Sebaliknya cuba menggunakan kuasa kerajaan, kuasa sebagai Perdana Menteri untuk menangkis sesiapa saja yang cuba mencadang supaya dirinya meletak jawatan ataupun membuat laporan tentang jenayah yang dilakukan olehnya. Apabila dibuat laporan tentang jenayah, orang yang membuat laporan itu ditangkap dan ditahan. Ini luar biasa. Dalam sebuah negara, kalau kita buat laporan berkenaan dengan satu jenayah, orang yang membuat laporan itu ditangkap. Tak cukup dengan itu, penasihat, lawyer penasihat, peguamnya juga ditangkap dan ditahan dan dibicarakan dalam mahkamah. Inikah demokrasi? Inikah kerajaan yang dipilih oleh rakyat? Sudah jauh menyeleweng Datuk Seri Najib ini. Dia tidak lagi layak untuk jadi Perdana Menteri. Sebab itu kita mengadakan gerakan rakyat
tanpa mengira bangsa demokrasi. Memang pun kalau ada seorang pemimpin yang sudah tidak layak, dia boleh diturunkan. Lihat Perdana Menteri Australia, cuma partinya saja yang meluncurkan jawatannya sebagai Presiden Parti, dan dia terpaksa undur diri dan Perdana Menteri yang baru dipilih. Hari ini di Brazil, Presiden yang sudah hilang kepercayaan digantung sementara penyelidikan dan perbicaraan diadakan. Itu Brazil, penduduknya 160 juta. Negara yang begitu besar, terbang 6 jam masih ada dalam negara itu. Ini di sini kita, dunia berkata bahawa dia sudah melakukan jenayah dan sepatutnya berhenti, tapi dianya berkata dia dipilih secara demokratik dan tak boleh diberhentikan. Ini semua bukan mengikut cara demokrasi. Cara demokrasi apabila kita tidak disukai lagi oleh rakyat, kita perlu letak jawatan. Tetapi Najib tidak berbuat demikian. Sebaliknya cuba menggunakan kuasa kerajaan. Mereka yang bertanggungjawab menentukan dalam negara kita ini jenayah tidak berlaku, dan jika ianya berlaku maka tindakan akan diambil oleh kepada penjenayah, dihadapkan ke mahkamah dan dihukum, mungkin hukum penjara. Tetapi kita dapati agensi-agensi yang kita tubuh untuk menjaga kepentingan kita, seperti wakil rakyat, seperti polis, seperti AG dan lain-lain, mereka bukan menjaga kepentingan kita, mereka menjaga kepentingan penjenayah. Sebab itu tidak ada tindakan diambil terhadap Najib, walaupun saya yakin mereka semua tahu. Saya nak tanya anggota polis, awak tak tahukah yang Najib dah seleweng duit? Takkanlah awak bodoh sangat? Ataupun adakah dedak tu dah masuk dalam mulut, masuk telinga sampai jadi pekak dan buta tuli? Semua dunia tahu, rakyat tahu, seluruh rakyat dalam negara ini tahu. Tapi jentera, agensi yang ditugas untuk menentukan jenayah tidak berlaku, merekalah yang melindungi jenayah. Kita dapati Afandi, AG Afandi, kononnya dia periksa 1 laporan, 2 laporan. Katanya laporan itu cukup banyak, sama tinggi dengan dia. Tapi dalam masa 2 hari, dia kata tak ada apa salah, Najib tak salah. Ini ke AG? Pergi baliklah. Awak bukan AG, awak penipu. Saya kata terang-terang, awak penipu. Ini kalau berani kita bicara luar negeri lah, dalam negeri payah sikit. Pasal ada banyak dedak. Bukan saja AG, kita dapati polis sekarang ni menyekat gerakan rakyat untuk membersihkan negara. Mereka menyekat, mereka membuat macam-macam, mengintip, membuat laporan, menakutkan kita. Ada pula orang-orang tertentu, terutama daripada Jabatan Hasil Dalam Negeri, yang memeriksa akaun
orang-orang tertentu demi semata-mata untuk menakutkan mereka. Macam-macam lagi jentera kerajaan yang ditubuh untuk kesejahteraan tidak suka kepadanya lagi, dan dia juga menarik diri. Tun Razak tak tarik diri lah. Tun Hussein kerana sakit, tapi saya pun tarik diri juga. Setelah 22 tahun jadi Perdana Menteri cukup sedap, tapi tarik diri juga. Nak bagi can. Ramai yang berkata ini orang tua ni bila lagi dia nak pergi. Sebab itu saya pun berhenti bagi kepada Datuk Abdullah. Abdullah juga terima hakikat bahawa rakyat tidak menyokongnya, dan dia juga letak jawatan. Semua orang ini dipilih secara demokratik. Tunku Abdul Rahman dipilih melalui pilihan raya. Demikian juga saya dan Datuk Abdullah, semuanya dipilih melalui sistem demokrasi kita. Tetapi sekarang ini bila kita kata kepada Najib, awak berhentilah. Oh, jawabnya, oh saya dipilih secara demokratik. Pak Lah pun dipilih secara demokratik juga. Tunku Abdul Rahman pun dipilih secara demokratik. Bila awak sudah tak baik, turun sajalah. Ini saya dipilih secara demokratik, dan sesiapa yang nak menjatuhkan Najib bermakna cuba membelakangkan demokrasi. Sebenarnya dalam kesejahteraan rakyat diguna untuk menindas rakyat. Tak kira siapa, semua rakyat tertindas. Kita semua berasa takut. Ada yang berkata, kalau awak tanda tangani deklarasi ini tak dapat BRIM. Yalah, ada orang yang betul-betul miskin, dia tak beranilah, tak dapat RM500 setahun. Ini dibuat dalam negara kita, negara yang kita pilih mengamalkan sistem demokrasi supaya rakyat yang menentukan siapa yang memerintah mereka. Dan kalau pemerintah itu tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, maka mereka boleh diturunkan. Kalau kita lihat sejarah negara kita, sudah ramai pemimpin yang telah diturunkan. Yang pertama sebelum kita merdeka, Datuk Onn Jaafar, yang dipertua UMNO yang pertama, apabila dianya membawa cadangan yang tidak dipersetujui oleh UMNO, dia terpaksa undur diri. Tunku Abdul Rahman, apabila lepas peristiwa 13 Mei dan berlaku rusuhan kaum, dia juga berasa rakyat